Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat meneruskan pengajian kita pada hari ini, Jumaat 24 Disember 2021. Juga merupakan hari sejarah 7 tahun yang dulu, 24 Disember 2014, berlakunya banjir besar di pondok kita ini. Itu semua peringatan daripada Allah kepada kita supaya tidak lara, tidak leka, tidak lalai, jauhkan diri daripada maksiat dan mungkar, sentiasa beristighfar banyak-banyak. Sambungan kita ini siri yang ke-134, Riyadhus Salihin. Kita sudah masuk ke bab Iyadatil Marid, bab yang ke-153. Bagi jemaah yang ada kitab, tengok bab 153, hadis yang ke-925. Hadis 925. Qala an-Nawawi rahimahullah, babu jawazil bukai 'alal mayyiti bighairi nadbin wala niyahatin. Bab dibolehkan menangisi orang mati, sedih dengan kematian dengan syarat tidak melakukan nadab. Nadab ni maknanya duk memuja, duk sebut-sebut kebaikan dia. Dialah, macam-macam. Maka itu dipanggil orang yang hilang sabar. Wala niyahah, dan juga tidak boleh meratap. Meratap ni maknanya merau, bertempik, mati dah lah, tak ada dah lah. Macam-macam lah dia punya ratapan, itu semua itu dilarang. Itu dia panggil niyahah. Niyahah maknanya meratap. Qala an-Nawawi, amma an-niyahatu faharamun. Perbuatan niyahah, apa makna niyahah tadi? Niyahah makna meratap orang yang telah mati adalah haram hukumnya. Jangan buat. Meratap ni perbuatannya haram. Masalah ini akan dijelaskan dalam perbahasan dalam Kitabun Nahi. Kitab perkara-perkara yang dilarang. InsyaAllah. Untuk maklumat para pelajar sekalian, Kitabun Nahi ini ana telah huraikan sebanyak 50 siri kuliah. Jadi kita telah khatam di ujung kitab Riyadhus Salihin. Khatam dah. Tuan-tuan nak tengok rakaman boleh tengok dalam YouTube. Sudah ada, cari dia bab larangan dari kitab Riyadhus Salihin. Ada 50 kuliah. Wa ammal buka'u, adapun menangis, buka. Apa makna buka? Buka tu menangis, maknanya kita sedih, mengalir air mata. Faja'at ahadisun, dia meninggal terjemahan apa bacanya, ataupun dia terbalik terjemahan. Wa ammal buka, adapun menangis, terdapat beberapa hadis yang melarang perbuatan menangisi orang yang telah mati. Lain. Hal demikian kerana mayat akan diseksa disebabkan tangisan keluarganya. Kita kena hurailah kenapa bila keluarga dia menangis, meratap, meraung, kenapa dia terseksa. Ulama kata bukan semata-mata menangis,
Itu mungkin waktu hidup lu dia ajar anak dia suruh menangis kalau dia mati, suruh meratap. Ataupun ajaran dia kepada orang, anak dia ikut, orang tu yang kena azab. Macam mana kena azab itu? Namun begitu, hal ini dapat ditakwilkan. Ianya bermaksud orang yang berwasiat kepada keluarganya untuk ditangisi. Manakala aku mati kak, mu kena menangis. Mu kena tulis di Facebook macam-macam. Sekarang ni orang tak menangis di kubur dah. Dia menangis di Facebook. Dia ambil gambar keluarga dia, gambar isteri dia, dia meratap di situ. Ini hati-hati tuan-tuan. Duduk update ke Facebook gambar bini tu kak, hari-hari. Kita kata dia sudah mati tuan, sabarlah. Saya tak meratap, saya tulis je. Sama lah tu. Dulu orang meratap dengan mulut, sekarang ni orang meratap dengan tangan. Dulu orang buat fitnah pada orang, jalan sana sini batu api. Sekarang ni biar gambar berbicara pun sudah fitnah. Jadi kita kena tengok realiti lah, suasana yang berlaku. Cara meratapan zaman kita ini lain sikit. Dia sudah upgrade daripada ratapan orang zaman dulu. Tak sama. Jadi kalaulah keluarga dia berwasiat suruh menangis, maka itu yang diazab keluarga dia. Sedangkan tangisan yang dilarang ialah tangisan yang disertai dengan nadab. Nadab ni mengungkit-ungkit kebaikan si mati. Ataupun niyahah, meratapi, menyesali kematian dia. Tak ada dalam orang cara kaku, tak. Mati dalam tarik baju, koyak baju, tarik rambut, contohnya itu dipanggil niyahah. Terdapat banyak hadis yang mengenai menangis yang tidak disertai nadab dan niyahah tidak dilarang. Ini tajuk kita nak bincang di sini, nak bawa hadis-hadis yang tidak melarang perbuatan itu apabila tidak disertai dengan dua perkara tadi. Tak ada niyahah dan tidak ada ratapan dan tidak ada pujian yang melampau. Hadis 925, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ada Sa'd bin Ubadah wa ma'ahu Abdurrahman bin Auf wa Sa'd bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'al qaumu buka'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bakau. Faqala ala tasma'un inna Allah la yu'azzibu bidam'il 'aini wala bihuznil qalbi walakin yu'azzibu bihadza aw yarham. Wa asyara ila lisanihi, muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud menziarahi ketua, salah seorang daripada ketua Ansari, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad tengah sakit, Nabi dengan beberapa orang sahabat pergi ziarah. Kemudian baginda menangis. Bila tengok Sa'ad yang begitu dahsyat, Nabi menangis, mengalir air mata dia. Sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, mereka pun menangis. Menangis juga. Rasulullah sallallahu lalu bersabda, bukankah kalian mendengar? Bukankah kalian mendengar? Nabi kata, ala tasma'un, mu dengar ke tidak? Kamu dengar ke tidak? Aku nak bagi tahu ni. Sesungguhnya Allah tidak menyeksa seorang kerana linangan air mata. Jadi kita sedih, mengalir air mata, mengalir air hidup, tak salah. Dan tidak pula kerana kesedihan hati. Yalah, orang kita sayang mati, tentulah hati sedih, duka cita. Tetapi Allah menyeksa atau merahmati seorang itu kerana ini. Nabi tunjuk ke lidah. Hadis ini muttafaqun alaih. Maknanya, bila kamu meratap, melaung, metepik, puji, memuja-muja si mati, maka itu yang dikira haram. Kalau setakat mengalir air mata sedih, sosek-sosek, itu tidak dikira haram. Hadis ini muttafaqun alaih. Fiqhul hadis, apa yang kita dapat daripada hadis ini? Yang pertama, sunat
kita ziarah orang sakit. Dan orang besar kena ziarah orang yang biasa. Nabi pergi ziarah sahabat. Boleh kita berkumpul dekat orang sakit sekiranya tidak menyakiti dia, tidak mengganggu dia. Boleh kita pergi ramai-ramai kalau dia setuju. Tapi kalau dia ICU tak boleh. Doktor bagi masuk seorang-seorang. Ada kad pakai. Terkawal lah tu. Boleh kita tunjuk rasa simpati di hadapan orang sakit. Tengok Nabi kita menangis depan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad mana ketua Ansar, orang yang banyak jasa kepada Islam. Maka Nabi menangis kerana itu. Bukan bagi menangis kerana nak bodek lah. Dan elok juga di tempat-tempat seperti itu kita nyatakan perkara yang boleh, perkara yang tak boleh. Supaya orang faham. Tengok ni, Nabi sebut mengalir air mata, sedih hati, tak ada larangan. Tapi kalau meratap, meraung, bertempik, itu dilarang. Maknanya elok kita ambil kesempatan memberi nasihat tajuk yang berkaitan di tempat itu. Mana kalau kita pergi majlis kematian, orang duduk berebut. Duduk berebut kain ke, duduk berebut apa sampul lah, kita larang. Jangan, ini bukan tempat orang mati bang. Bukan tempat orang kahwin nak berebut kuih. Jangan. Hadis yang kedua, 926, wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a ilaihi ibnu ibnatihi wa huwa fil maut fa fadat aynahu ayna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu Sa'd ma hadha ya Rasulullah qala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Muttafaqun alaih. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahawa ketika cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hampir meninggal dunia diserahkan kepadanya. Cerita panjangnya telah kita huraikan dalam kisah hikayat fiqh. Cucu dia tu anak kepada Zainab sakit, Nabi kita pergi. Bila orang hola mari cucu dia, cucu sedang nazak. Menyawa tak lepas kata orang. Mata baginda mengalir air mata. Mengalir air mata Nabi SAW. Kata dia sahabat Sa'ad, dia kata, bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Tuhan bersikap demikian? Kenapa Rasulullah sedih? Dia ingat ke tak boleh menangis dekat orang sakit? Baginda sallallahu menjawab, ini adalah satu rahmat yang Allah berikan ke dalam hati hamba-hambanya. Rahmat rasa kesihan, kasihan belas, simpati, kasih sayang dalam hati kita. Bila orang kita sayang, kita akan menangis. Kita akan sedih, sudah pastinya. Yang orang tak sedih tengok orang mati, ini bukan keluarga dia, bukan orang dia sayang. Tak rasa apa. Kita tak terasa apa. Tapi kalau orang kita sayang, pasti ada kesan dalam jiwa itu pasti. Maka itu rahmat Allah Ta'ala curahkan dalam hati hamba-hamba dia. Dan sesungguhnya Allah mengasihi hamba-hambanya yang penyayang. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi tidak salah lah. Maknanya tidak salah kalau kita sedih kepada keluarga kita yang kita sayangi sedang sakit, bersimpati kita dengan dia. Ataupun dia sudah mati, kita rahmat kasihan belah kepada dia. Sedih, kita doakan, kita minta dengan Allah beri keampunan kepada dia sebab dia telah meninggal. Ini dia panggil naluri manusia, fitrah. Fitrah manusia. Siapa dia langgar fitrah, maka orang itu keluar dari landasan. Keluar terbabas, dia panggil. Terbabas dari landasan. Hadis ini telah dihurai panjang dalam hadis nombor 29 dalam bab sabar awal kitab dulu. Sudah hirang. Tapi untuk huraian kita yang terdekat, iaitu dalam bab kitab hikayat fiqhiyah, kisah Zainab anak Nabi dan dalam hukum ta'ziah. Tuan-tuan tengok dalam kisah hikayat fiqh. Baru je kita huraikan. Kita pindah kepada hadis yang ketiga. Nombor 927, an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ibnihi Ibrahim
wa huwa yajudu bi nafsihi, wa huwa yajudu bi nafsihi. Faja'alat aina Rasulillah sallallahu tazrifan. Tengok terjemahan. Kita terjemah sikit-sikit baru kita rasa dekat, kan? Daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke bilik puteranya, anak dia Ibrahim, yang sedang menghembuskan nafasnya yang terakhir. Allahu akbar. Mana anak dia sudah matilah. Maka kedua-dua mata Rasulullah mengalir air mata. Bergenang air mata Nabi. Sedih tengok anak dia kecil lagi mati. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, wa anta ya Rasulullah. Abdurrahman bertanya, wa anta ya Rasulullah. Mengapa Rasulullah menangis? Tuhan menangis. Terkejut Abdurrahman. Faqala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bin Auf, innaha rahmatun. Nabi mengatakan, wahai anak Auf, sesungguhnya ialah satu rahmat Allah Ta'ala campak ke dalam hati bapa kepada anak. Summa atba'ha bi ukhra. Kemudian baginda melanjutkan dengan kalimah yang lain dan bersabda, innal aina tadma wal qalba yahzan. Sesungguhnya mata boleh menitiskan air mata dan hati boleh bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Dan kami tidak akan mengeluarkan ucapan kecuali sesuatu yang diredai oleh Tuhan kita. Apa yang kita kata? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Mana kita bagi ucapan yang menunjukkan kita redha dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Jangan meratap, jangan menangis, jangan meraung. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan kami benar-benar sedih dengan pemergianmu wahai Ibrahim. Hadis ini rawahul Bukhari wa rawa Muslim ba'dahu. Jadi hadis Muslim juga ada meriwayatkan semikian. Qala an-Nawawi wal ahadits fil babi kathiratun fis sahihi masyhuratun wallahu alam. Hadis mengenai bab ini banyak sekali disebutkan dalam kitab-kitab sahih dan masyhur. Tengok ulasan kata apa? Hadis ini mengandungi dalil dibolehkan memberitahu kepada orang tentang kesedihan kita disebabkan oleh musibah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata hati yang bersedih wal qalbu yahzan. Dan dalam hadis ini terdapat dalil mengenai kematian putera Nabi dan baginda bersedih. Hal demikian Nabi SAW juga merasai kesedihan seperti manusia yang lain. Menunjukkan Nabi kita tu manusia, dia ada perasaan sebagaimana orang lain juga ada perasaan. Ada emosi, boleh sedih, boleh terasa juga kesedihan. Jadi para jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa rahmat Allah Ta'ala beri dalam hati orang itu, kita akan sedih. Dan kita boleh menyatakan kesedihan kita, wa in kanal kitmanu aula. Kalau boleh sembunyi, lebih baik. Tapi kalau tak dapat sangat nak sembunyi, luahkanlah sekejap, sekali dua, boleh. Tapi kalau berbulan-bulan duk luah lagi perasaan biniku, sayangku, dayangku, syurgaku, Umi mati, lah. Cukuplah berpada-pada. Sebab itu dalam Islam membenarkan kita takziah selama 3 hari saja. Anak-anak yang kematian bapa, kematian ibu, kalau nak update juga di Facebook, jangan lebih daripada 3 hari. Lebih daripada 3 hari dibimbangi takut masuk dalam ratapan. Nah, wal'iyazubillah. Saya tak kata meratap, tetapi saya bimbang takut-takut masuk dalam kategori meratap. Sebab kita dibenarkan takziah selama 3 hari. Lepas pada itu tidak diizinkan oleh syarak kecuali bagi orang yang mengembara baru balik. Sama juga suami kematian isteri, isteri kematian suami. Kalau tak boleh nak sabar, cukuplah 3 hari kita update, yang keempat stop. Cukuplah, memadailah, simpan dalam hati, jangan lebih daripada itu. Yang ini boleh kita nyatakan sedih, tapi al-kitmanu aula,
al-kitmanu aula. Dan sekiranya kita nampak perbuatan seorang sahabat kita bercanggah dengan apa yang kita faham, boleh kita tanya, kenapa buat macam ni? Saya banyak juga ada yang benda yang kita khilaf di kalangan kita dengan sahabat kita. Ada orang tanya dia, kenapa ustaz buat macam ni? Saya kata ni dalil. Oh, ada dalil. Kita terangkan supaya orang tak tuduh kita, oh dia ni tak ikut sunnah ni. Oh, ajak orang suruh ikut sunnah Nabi, salah dia perbuatan dia tak ikut, jadi kita nyatakan. Perkara ini ada khilaf ulama, ada perbahasan, ada perbincangan, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tak sunnah, jadi kita pilih yang mana. Mengikut tatabbu' ad-dalil. Jadi eloknya. Tengok Abdul Rahman bin Auf, bila dia tengok Nabi menangis, dia tanya terus, wa anta ya Rasulullah, Tuhan menangis? Maka Nabi nyatakan batasan-batasan yang dibenarkan boleh dan tak boleh. Jadi Abdul Rahman bin Auf 2 kali dia ada. Waktu mati Ibrahim pun ada. Waktu di rumah yang pertama tadi Nabi kita pergi ziarah Sa'ad. Nabi ziarah Sa'ad tadi, Abdul Rahman bin Auf juga ada. Masya Allah, rapat Abdul Rahman bin Auf, walau dia pun ahli koprak, tapi dia sempat ikut Nabi SAW. Pasal tu anak duk perhati tengok, ada setengah orang kaya-kaya ni, dalam majlis ilmu dia wujud, muncul dia dalam majlis ilmu. Kata tuan, bila jaga jabat, jaga kedai, dia kata alhamdulillah ustaz, 30 tahun dah kerja jaga kedai, sekarang ni pegawai-pegawai jaga, saya mari menuntut ilmu. Kita kata barakallahu fik wa fi ahlika wa amwalik. Ada setengah orang ni baru buka kedai sikit. Tak kena masjid, tak kena surau dah. Handphone tangan tu 3 pegang. Allahu akbar. 3 handphone kat tangan ada. Tapi sekali habuk tak sempat buka baca Quran. Nak kata apa? Kau duk buka Facebook. Kau duk buka WhatsApp. Baiklah. Tamatlah kita bab dibenarkan menangis tanpa ratapan dan tanpa pujian-pujian yang melampau. Boleh. Jadi alhamdulillah lah kita tidak berdosa kalau kita buat. Kalau tidak, payah kat kita lagi tu. Kita berpindah kepada bab yang ke-154, babul kaffi amma yura fil mayyiti min makruh. Babul kaffi, bab menyembunyikan perkara yang tidak baik tentang si mati. Bila kita tengok mayat ni ada benda tak baik, jangan ditularkan. Ni tak tahu masalah lah ni. Senyap-senyap ambil gambar srek. Masuk dalam Facebook, masuk dalam grup, habis. Mayat ni macam terbakar je dia. Orang boleh buat macam-macam spekulasi. Ana sendiri telah melihat mayat sahabat kita yang mati kerana attack jantung, serangan jantung, mati mengejut. Dia tak ada penyakit apa lain pada jantung. Dan orang, alhamdulillah, orang jaga solat. Maksiat-maksiat yang lain kita tak tahulah dia ada, tapi secara zahirnya tak ada. Bila dia mati, mayat dia berubah jadi biru jadi. Kalau orang tengok, orang boleh buat spekulasi, boleh provokasi, ini mayat terbakar, mayat biru, jahat punya, boleh kata macam-macam. Tapi bila anda tanya sahabat-sahabat kita, dia kata biasa. Orang yang mati kena serangan jantung mengejut ni, ada kalanya mayat dia berubah, dia jadi biru. Tak tahu macam mana sebab. Wallahualam. Tuan-tuan boleh rujuk pada doktor lah apa yang nak di. Tapi yang pentingnya hadis ini larang kita jangan tularkan. Jangan ditularkan kalau kita tengok mayat itu berubah. Mayat berubah ataupun ada sesuatu yang tak baik, jangan diviralkan. Hadis 928, wa an Abi Rafi' Aslam maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ghasala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marratan
Rawahu al-Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim. Sahih ala syarti Muslim. Maksud dia, daripada Abu Rafi' namanya Aslam. Orang suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula maknanya hamba yang dimerdekakan. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memandikan mayat, kemudian dia tengok sesuatu di tubuh mayat tu, mungkin tak ada benda pelik, tak ada lah. Tapi contohnya mayat ni, orangnya comel, tapi Masya Allah di badan dia penuh dengan kurak. Tuan-tuan kenal ke kurak ni? Orang Kelantan kata kurak ni macam sakit kulit. Berkapu. Muka comel tapi tubuh berkurak. Jangan cerita dengan orang awak. Sembunyikan rahsia tu. Jangan cerita. Ataupun apa sajalah benda-benda yang tak comel kita tengok. Kalau begitu sikap pemandi mayat ini, maka Allah memberikan keampunan kepadanya sebanyak 40 kali. Hadis ini rawahul Hakim. Hakim mengatakan hadis ini sahih menurut syarat Muslim. Kata di muhakkik, wahwa kadzalik, wahwa kama qal, maka betul lah. Dan juga riwayat Al-Baihaqi, sanadnya sahih. Alhamdulillah. Apa dia maksud hadis ni, para pelajar, para jemaah sekalian? Maksud hadis ni, siapa yang memandikan jenazah, bagi dia pahala besar. Kita mandi mayat yang tak boleh mandi sendiri ni, besar pahala tuan-tuan. Mayat ni wajib mandi tu. Dia bertaraf fardu kifayah. Kalau tak ada seorang pemandikan mayat, dosa semua satu kampung. Ini besar pahala dia. Tetapi ramai orang yang tak boleh mandi mayat. Kita kata bukan sombong lah. Orang yang tak biasa mandi mayat ni, setengah orang tu takut. Kalau dia mandi mayat, dia tak tidur 2 hari duk ingat ke mayat. Ada macam-macam. Jadi kita kena tengoklah. Ada orang yang minat sangat dia. Bunyi orang mati ada dia cokoh. Orang upah ke tak upah ke tak ada masalah. Ya, aku fardu kifayah. Boleh je. Waktu ana bentang satu kertas bersama dengan doktor pakar forensik. Dr. Syafi'i nama. Mungkin ada orang kenal dia. Pakar dia ni. Pakar forensik. Tanya-tanya dia, doktor, macam mana doktor boleh main mayat, belah-belah mayat ni? Tak takut? Dia kata kalau tak biasa memang. Tapi ada petua. Bukan fatwa, petua. Dia kata petua. Dia kata kalau kita nak tengok mayat, jangan tengok muka dulu. Kita tengok kaki. Ini petua ni. Bukan hadis, bukan apa. Pengalaman dia panggil. Pengalaman ni tak ada masalah. Nah, dia kata kita tengok jangan buka dulu muka. Kita tengok daripada bawah, tengok kaki naik. InsyaAllah dia kata kalau kita belah dia pun kita tak ingat malam. Tapi kalau tengok muka dulu malam tu terbayar muka dia. Jangan main. Ini petua. Jadi orang-orang mandi jenazah pun dia ada petua dia. Allahu Akbar. Anda ingat dulu ada seorang keluarga kita di kawasan pondok ni mati lemah air. Bila mati lemah air, bau dah mayat dia, busuk. Si juru mandi ni, Allah irham, seorang yang terkenal di kawasan saya ni, orang panggil Cikgu Kadir. Cikgu Kadir ni, Haji Abdul Qadir nama dia, tapi orang Melayu ni Cikgu Kadir lah, Cikgu Kadir. Dia ni pakar dalam bidang mandi mayat, bagi dia tak ada masalah apa. Kata nak mandi mana, bau ni. Dia kata ada petua, dia panggil petua. Apa dia petua? Dia ambil kapur barus, kapur nak mandi mayat tu, dia seng dua gitu. Lepas tu, tak bau ke satu. Aku bau kapur ni, aku tak bau mayat. Masya Allah. Ya, dia adalah. Ini yang panggil, orang kata mujarabak tu benda-benda gini lah. Tidak ada masalah. Tapi kalau mujarabak panggil jin, panggil syaitan lah, itu tak boleh. Yang ni secara fizikal. Maknanya, petua dia kita letak sini bau. Macam kita naik kereta, bawa durian supaya tak bau dah. Ada orang kata letak arang, kayu, macam-macam dia punya istilah. Itu semua tu tak ada masalah. Benda tajribah. Kita cuba jadi, tak jadi. Tapi jangan salah guna mujarabak kepada benda gaib lah. Saya dah cuba dah. Berdoa dekat kubur tok ayah ni teriak. Maknanya memang mustajab. Itu tak boleh. Jangan salah guna mana-mana. Baik, kita balik ke cerita kita.
Saya ni sejarah-sejarah cerita orang tua-tua ni kita kena cerita juga. Kalau tidak, anak-anak kita dia tak dapat pengalaman ini. Baiklah para jemaah sekalian. Yang pentingnya, siapa dia mandi jenazah, tengok benda tak baik, jangan ceritakan kepada orang. Yang kedua, hurmatul muslim. Hormatan ke orang muslim itu terjaga hayyan wa mayyitan. Waktu dia hidup, waktu mati. Waktu dia mati, jangan kita aibkan jenazah dia. Jangan aibkan mayat dia, jangan. Kita tahu apa-apa, diamnya. Kau tak tahu ya? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu je lah. Istighfar banyak-banyak. Kalau kita nak isyaratkan anak dia, boleh. Dek, banyak-banyaklah istighfar ke ayah awak tu. Mudah-mudahan Allah angkat darjat dia. Gitu je. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat darjat dia. Allah Ta'ala ampunkan dia. Jangan cerita ke anak. Ayahmu tu aku tengok mayat lah. Tak payah buka aib pada sesiapa. Cukuplah dia sudah pergi kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan dia. Wallahu a'lam. Yang kita masih hidup ni berdoalah supaya kita mati dengan husnul khatimah. Masya Allah. Jadi seeloknya kita nak mandi dengan jenazah, kita mandi dengan niat yang baik. Baiklah para pelajar sekalian, kita ambil satu bab lagi. Babnya ke-155, babus salati 'alal mayyiti wa tashyi'ihi wa huduri dafnihi wa karahati ittiba'in nisa'il janaiz. Bab kelebihan solat jenazah. Menghantar jenazah ke kubur, menghadiri pengkebumiannya, menghadiri pengkebumian jenazah, dan makruh ke atas wanita menghantar jenazah bersama dengan laki-laki. Mana dilarang. Hadis ini, hadis yang pertama, Imam Nawawi kata, waqad sabaqa fadlut tashyi'. Kita telah huraikan banyak hadis yang menyebut tentang kelebihan mengiringi jenazah. Sudah ada. Tapi kita nak sambung dalam hadis ini, hadis 929. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida al-janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun, wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qala mislul al-jabalaini al-azimaini muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, sesiapa yang menyaksikan, mana menghadiri jenazah sehingga disolatkan, mana kita pergi tempat orang mati, kita tunggu sampai solat, maka dia memperolehi pahala satu qirat, satu bukit pahala. Besar mana bukit? Tengok dalam hadis 930, Nabi nyatakan saiz bukit itu. Dan sesiapa yang menyaksikan, menghadiri salat jenazah sehingga dikebumikan. Kita pergi solat, kemudian kita ikut ke kubur sampai dibumikan, maka dia telah memperolehi pahala 2 qiratan, 2 qirat, 2 bukit. Ada seorang yang bertanya, apakah 2 qirat itu ya Rasulullah? Qal, seperti 2 gunung yang besar. 2 gunung yang besar. Masya Allah. Hadis ini muttafaqun alaih. Gunung mana tu? Tengok hadis 930. Dia boleh baca terus 2 hadis ni, sebab dia berdekatan dan kita hurai satu je. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Hurairah juga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban. Sesiapa yang menghantar jenazah seorang muslim kerana iman dan mengharapkan pahala daripada Allah, bukan mengharapkan sampul-sampul dan nasib buku. Ingat baik. Wana nak pergi maya jenazah tu, ada sampul. Tengah hari ni tak menanak dah nasib buku. La ya akhi.
Kalau itu niat awak, balik. Pergi menoreh lebih baik. Kita mengharapkan pahala, ihtisabul ajri, mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Jangan duk harap sampul-sampul yang diberi. Jangan bagi sampul. Orang mari solat jenazah, kita duk sibuk bagi sampul lah, bagi nasi bungkus. Orang bukan mari nak makan, bukan majlis kenduri, ni majlis mati. Wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yafragha min dafniha. Sekiranya dia terus menyertai jenazah tersebut sehingga disolatkan dan dikebumikan, ikut sampai ke kubur. Fa innahu yarji'u minal ajri bi qirataini, kullu qiratin mithlu Uhudin. Maka dia terus solat jenazah dan ikut ke solat hingga ke kubur, dikebumikan, maka dia pulang dengan membawa 2 qirat. Setiap qirat setara dengan Bukit Uhud. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tunjuk Bukit Uhud ni dalam buku Madinah ni sudah ada. Dia punya besar Bukit Uhud, ni buku Madinah ni. Panjang dia 6 km. Panjang Bukit Uhud ni 6 km. Tuan-tuan tengok, cari dalam internet Bukit Uhud. 6 km panjang. Tinggi dia setengah kilo. Solat jenazah 2 minit. Kita punya pahala 2 qirat, 2 bukit besar. Ya Allah, rugi tak rugi kita tak salat, tak pergi ke kubur, rugi. Wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qiratin. Siapa dia salat jenazah kemudian dia balik, tak pergi ke kubur, dia balik dengan 1 bukit. Boleh juga. Boleh jadi orang ni masyakah, orang ni rugi, orang ni ada nak cepat. Boleh ya kan? Hadzal hadis rawahu al-Bukhari. Jadi hadis ini para jemaah sekalian, yang pertama, kita pergilah solat jenazah, pergilah tempat jenazah kerana mengharapkan pahala, bukan mengharapkan balasan. Sebab itu saya tegur, lama dah tegur ni, daripada tahun berapa lagi. Bukan tahun 2000, belum tahun 2000 lagi saya sudah tegur. Kan? Tahun 2000 lebih pun tegur. Ada sebahagian wakil rakyat ni, YB kita ni, dia duduk main dengan mayat. Allahu Akbar. Ada orang mati, dia pergi mesti buka jenazah, sengih ambil gambar. Kita kata apalah tu okey ni. Pergi main. Bukan lagu tu cara. Mayat ni ada hak tersendiri. Kalau pergi tempat orang kahwin, kita tengok ada nak pergi ambil gambar lain. Ni kalau pergi tempat mayat pun nak bergambar juga lah. Itu pandangan peribadi saya. Tuan-tuan nak main gambar, main je lah. Dengar ni. Baik. Yang pertama itu, kita hendaklah imanan wahtisaban. Pergi semata-mata kerana Allah mengharapkan pahala. Bukan kerana nak pergi ambil gambar, jangan. Niat memolek-molek. Ini saya takut lah. Duk gambar-gambar depan mayat ni tak mahu kita. Bahaya tu. Yang kedua, tanda tuan-tuan. Mengikuti jenazah ada 2 martabat. 2 martabat. Martabat yang pertama, pergi sampai solat, lepas tu kita balik. Itu dapat 1 qirat. Martabat yang kedua lebih tinggi darjat, iaitulah martabat pergi solat jenazah, ikut sampai kubur, dapat 2 qirat. Kita kata Alhamdulillah. Cerita 2 qirat ini telah saya cerita panjang. Tuan-tuan tengok dalam hikayat fiqhiyah. Dalam buku ni pun ada. Buku Sunnah Mu'amalan Kubur yang kita sudah ceritakan. Bagaimana Sayyidina Abdullah bin Umar menyesal. Sebelum dia dengar hadis 2 qirat ni, dia pergi solat jenazah, dia balik, dia tak ikut kubur. Bila dia dengar hadis 2 qirat ni, dia pun hantar Khabab suruh kita tanya Aisyah, betul ke hadis ni? Aisyah kata betul. Siapa dia solat sampai kubur 2 qirat, Ibnu Umar campak batu di tangan, laqad fatatna qararit, kita telah kehilangan banyak bukit-bukit pahala. Ingat ni tuan-tuan, kita telah kehilangan banyak bukit pahala. Kita hari ni tak mikir ke bukit dah, mikir ke nak buah dah. Lagi kubur dah, dia mau ajak minum air kedai kopi. Subhanallah. Lepas maya-maya pergi duk buah kedai kopi, yo ya tak ingat ke mati. Mari kita pergi kubur belaka.
kecuali kita uzur sangat. Baik para jemaah sekalian. Jadi martabak yang ketiga, tak pergi langsung mayat-mayat. Pergi juga tempat mayat, tak solat, itu jadah. Boleh pahala ziarah mayat tapi tak boleh pahala solat jenazah. Tak dapat kirat. Jadi kita nak yang terbaik. Apa dia? Pergi solat, ikut jenazah ke kubur. Tak lama pun tuan-tuan. Sekali tu ya. Sekali tu ya. Dia tak mati 3 kali, dia mati sekali. Baiklah, hadis yang terakhir dalam bab kita ni. Hadis yang ke-931. Wa an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina muttafaqun alaih. Ummu Athiyyah berkata, kami kaum perempuan dilarang untuk menghantar jenazah. Tetapi baginda tidak menekan hal itu kepada kami, menekankan hal itu kepada kami. Maknanya kita dilarang ikut jenazah. Tapi kalau ada orang ikut juga jauh-jauh, Nabi tak sampai mereka larang. Kata Nawawi rahimahullah, ma'nahu lam yushaddad fin nahi. Nabi tidak menekankan larangan seperti penekanan larangan perkara yang diharamkan secara mutlak. Maka di sini kata di para ulama hadis kata apa? Asal larangan itu haram, tapi bila ada qarinah, evidence lain yang menunjukkan tidak haram, maka Ummu Athiyyah kata lam yu'zam, bukanlah haram. Mana kalau benda tu haram total, Nabi kata halau semua balik. Tak. Cuma bila orang perempuan mari kita tengok, jangan sampai mereka bercampur dengan laki-laki. Jangan. Kalau nak pergi jauh-jauh. Macam sekarang ya, kita tengok sebahagian daripada anak-anak perempuan, cucu perempuan bila pergi ke kubur ngantar jenazah, dia duduk di pagar. Bagilah laki-laki itu menguruskan jenazah, kebumikan, tanam jenazah dulu, anak-anak cucu duduk jauh-jauh, taklah jadi masalah seperti mana hadis ini. Tapi kalau dia masuk juga merempuh sekali laki-laki, duk tengok juga, duduk ambil gambar dekat orang panggil lubang kubur, bercampur di atas kubur ini, satu benda yang tidak baik, benda mungkar, kita kena halang budak-budak ni. Duduk jauh, jangan duduk main sini. Jadi kena ada lah. Kena ada. Masya Allah, tabarakallah. Dan ingat baik, adapun isteri si mati tak boleh lagi mengiringi jenazah sebab dia sudah wajib berkabung. Di setengah orang dia salah faham, dia kata saya baru mati, nanti kita ke bumi jenazah baru jadi janda. Suami awak mati je, awak sudah jadi janda, sudah jadi balu. Sudah kena berkabung dah ketika itu. Tak boleh lagi ikut jenazah ke kubur. Isteri-isteri tak boleh ikut jenazah ke kubur. Cukuplah anak-anak yang pergi. Kalau anak perempuan nak pergi dengan SOP. Duduk jauh-jauh, jangan duduk rempuh masuk sekali dengan orang. Ini saya tengok sendirilah. Masuk, duduk tepi sekali dengan kubur, bercampur gaul dengan laki-laki. Kan? Pakcik-pakcik nak tarik cangkul bertepuh dengan punggung dia. Kita kata apa budak lagu ni? Untuk maklumat para jemaah saya di sini, kita tidak benar wanita masuk dalam kubur pada waktu kebumikan jenazah. Nak mari juga duduk luar. Jangan bercampur. Walaupun lam yu'zam, tapi tidak haram secara total, tapi haram kalau sekiranya ada perbuatan yang tidak senonoh, yang tidak baik dilakukan. Jadi eloklah kita tak usah buat benda haram di saat kita sedang menghadapi saat yang begitu gawat, menghantar keluarga kita ke kubur. Tamaklah bab kita. Alhamdulillah, kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, bab istihbabi takthiril musallin alal janazah, insyaallah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.